أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى، أما بعد. Pada sesi yang ke-7 pada malam ini, kita akan mulakan dengan hadis bermula hadis yang ke-52 insya-Allah. Masih lagi pada bab berkaitan dengan kelebihan hari Jumaat, kelebihan pergi yakni berjalan ataupun menuju ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat, dan juga kelebihan ataupun pada menyatakan waktu wa dzikrus sa'ah allati fahada, pada menyatakan waktu mustajab dakwah yang ada padanya, yang ada pada hari Jumaat. Yang mana memula hadis yang ke-52 ini adalah berkaitan dengan waktu yang mustajab yang ada pada hari Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina wa 'ulama'ina fid darain, amin. Qawluhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jumu'ati lasa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alu Allah khairan illa a'tahu Allahu iyyahu wa qala biyadihi yuqalliluha yuzahhiduha. Kadza akhrajahu Muslimun wa akhrajahu al-Bukhari binahwihi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya pada hari Jumaat ada satu waktu tidaklah seorang muslim itu selari dengannya, yakni bertemu dengan pada waktu tersebut dalam keadaan qa'imun yusalli, dalam keadaan dia berdiri, dia solat, kemudian dia meminta kepada Allah Ta'ala perkara yang baik, melainkan Allah Ta'ala akan bagi padanya, yakni melainkan Allah Ta'ala akan mustajabkan doanya. Kemudian Nabi SAW buat macam ni lebih kurang, menunjukkan bahawa waktu tersebut sangat terhad, waktu yang mustajab tersebut pada hari Jumaat sangat sekejap dan sangat sikit. Kalaulah doa tersebut terkena pada waktu tersebut, maka dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan makbulkan dan mustajabkan. Hadis yang ke-53, an Abi Burdata an Abi Musa al-Ash'ari qala li Abdullah ibn Umar, ini dari Asami'ta abaka yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ah. قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. Hadis ini daripada Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari an Abi Burdah qal, katanya bahawa Abdullah bin Umar pernah bertanya daripada
Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari yang ni sahabi yang ma'ruf, sahabat Nabi SAW yang ma'ruf. Jadi Abdullah bin Umar tanya kepada anaknya, ini anak kepada Abi Musa al-Ash'ari, adakah kamu pernah mendengar bahawa ayah kamu menceritakan kepada kamu berkaitan dengan waktu yang mustajab dakwah pada hari Jumaat? Qala qultu na'am. Maka kata Abi Burdah, ya betul, aku pernah mendengar. Katanya, sami'tu Rasul, ini kata ayahnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, pernah bersabda, hiya ma baina ay yajlis al-imamu ila an tuqda as-salah. Yakni waktu mustajab dakwah itu adalah di antara duduknya imam di atas mimbar, yakni setelah dia naik mimbar, dan waktu dia tengah naik tu belum lagi, tapi bila dia duduk je, ila ayajlisal imam ila an tuqdas salah, jadi duduk sahaja imam tersebut sehinggalah selesai solat, maka itulah katanya antara waktu yang mustajab dakwah. Kena cari antara waktu tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dari nombor 54, an Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fi al-jum'ati sa'atun la yas'alu Allah al-'abdu fiha shay'an illa atahu Allah iyyah. Qalu ya Rasulullah, ayyatu sa'atin? قال حين تقام الصلاة إلى انصراف منها. أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب. Daripada Amr ibn Auf al-Muzani radhiyallahu anhu, katanya bahawa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya pada hari Jumaat itu ada satu waktu, ada satu saat di mana tidaklah seseorang hamba itu memohon apa sahaja daripada Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala akan memakbulkannya. Qalu, maka kata mereka, yang ini para sahabat, apakah waktu tersebut wahai Rasulullah? Qal, maka sabda Nabi SAW, hina tuqamus salah ila insirafin minha, ketika mana salat itu diiqamahkan sehinggalah selesai solat, yakni solat Jumaat. Daripada mula awal solat Jumaat sehinggalah habis selesai solat, maka di antara waktu tersebut adanya waktu mustajabud da'wah. Hadis yang ke-55, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم وفيها الصعقة والبعثة وفيها البطشة وفي آخر 3 ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له. رواه الإمام أحمد. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah dikatakan kepada Nabi SAW, mengapakah hari Jumaat itu dinamakan Jumaat? Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya padanya, yakni pada hari Jumaat, tubi'at tinatu abik, yakni terjadinya tanah yang tercipta daripadanya Nabi Adam AS. Wa fiha as-sa'qah, pada hari Jumaat juga adalah tiupan sangkakala yang pertama. Wal ba'thah, tiupan sangkakala yang kedua yang menghidupkan. Wa fiha al-batshah, dan pada hari Jumaat juga berlakunya hari kiamat. Wa fi akhiri, yakni hari kiamat ini semua bila semua dibangkitkan, hari perhitungan. Wa fi akhiri 3 sa'atin minha, pada 3 jam terakhir, pada 3 waktu terakhir pada hari Jumaat tersebut ada suatu masa, ada suatu waktu, ada satu saat di mana sesiapa sahaja yang berdoa pada ketika dan waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mustajabkan baginya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis yang ke-56, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaumul jum'ati 12 sa'atan
la yujadu 'abdun muslimun yas'alu Allah syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asri, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, hari Jumaat ada 12 jam. Ada 12 jam, kata Nabi SAW, la yujadu amdun, tidak ada bagi orang Muslim itu ada suatu waktu di mana tidak seorang hamba itu berdoa melainkan Allah Ta'ala akan mustajabkan baginya. Maka Nabi bersabda, faltamisuha, maka carilah waktu tersebut pada akhir waktu selepas asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga An-Nasa'i. Jadi ini adalah sebahagian daripada waktu yang dinukilkan oleh Syekh Dhiyauddin Al-Maqdisi dalam kitab Fadail Amal ini. Namun seingat saya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala pernah menukilkan 40 pendapat daripada sekalian ulama berkaitan dengan waktu yang dimaksudkan waktu mustajab doa pada hari Jumaat. Cuma katanya yang paling rajih sekali, yang paling orang kata ni paling dekat di sisi orang kata ni yang paling kuat pendalilannya secara keseluruhan, secara menyeluruh, adalah waktu selepas asar, sebelum maghrib. Jadi itu adalah antara waktu yang paling kuat, pendapat yang paling kuat dari sudut dalil sharih dan juga sahihnya secara umum. Maka dan juga bukan beliau sahaja rahimahullah, bahkan ramai juga daripada ulama yang memilih waktu yang dalam pendapat yang banyak ni, waktu yang lebih tepat adalah selepas asar sebelum maghrib, waktu yang mustajab dakwah pada hari Jumaat. Cuma walaupun begitu, Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih tadi kita baca, Nabi tunjuk macam ni, betapa waktu itu singkat. Bukanlah maksudnya sepanjang masa selepas asar sampailah maghrib itu semua itu waktu mustajab dakwah. Tidak. Waktu mustajab dakwah itu hanyalah waktu yang sekejap. Jadi boleh jadi, contohlah lepas pada asar tu, habis solat asar 4:45 dalam 4:45 macam tu kan, ataupun azan asar sekarang dalam 4:33, 4:35. Jadi bila selepas pada asar tu sampailah maghrib dalam 7 suku macam tu, bukanlah sepanjang masa itu adalah waktu mustajab dakwah. Waktu mustajab dakwah itu, mustajab doa itu hanya waktu yang kecil sahaja. Cuma kita nak cari, kalau nak cari sepanjang hari, daripada mula lepas subuh sampailah ke asar, terlalu luas untuk mencari waktu tersebut. Jadi ulama telah mengahadkan daripada sebilangan pendapat yang banyak dan sebilangan dalil dan juga hadis, bahawa ulama merangkumkan bahawa antara pendapat yang paling rajah ini ijtihad ulama. Ijtihad ulama boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Jadi ijtihad ulama adalah pada penghujung hari Jumaat selepas asar. Waktu bila wallahu alam. So kena cari juga, kena sentiasa mencari selepas asar tu sampailah ke maghrib, kena sentiasa berdoa. Okey, habis bab berkaitan dengan kelebihan hari Jumaat dan juga waktu mustajab dakwah. Kita masuk bab yang baru, iaitu fadlu raka'atayil fajri wa ghairihima minas sunan. Kelebihan 2 rakaat solat fajar dan juga 2 wa ghairihima, selain daripada 2 rakaat 2 rakaat solat fajar, yakni qabliyah fajar, qabliyah subuh. Bukanlah 2 rakaat solat subuh tu maksudnya 2 rakaat qabliyah, yakni 2 rakaat solat sunat subuh. Kelebihannya dan juga kelebihan selain 2 rakaat, yakni solat sunat rawatib yang lain, yakni sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, selepas maghrib dan juga selepas isyak. Hadis yang ke-57, an Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, raka'atul fajri, 2 rakaat solat sunat fajar, solat sunat subuh, yakni solat sunat sebelum subuh tu, 2 rakaat sunat tu,
khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi untuk menggambarkan, untuk memahami betapa besarnya ganjaran dua rakaat sebelum subuh ni, yang mana Nabi kata ganjarannya adalah lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Mungkin saya bagi sedikit gambaran ringkas daripada hadis yang panjang berkaitan dengan manusia terakhir yang masuk ke syurga. Manusia terakhir yang masuk ke syurga, yang mana asalnya dia masuk neraka dulu, kemudian setelah habis, orang kata ni semuanya, orang kata ni punca kepada dia masuk neraka tu, maksudnya dia masuk mungkin sebab dia mengumpat, dia masuk disebabkan buat dosa sekian. Setelah habis dibakar tersebut, maka dia masuk syurga. Jadi waktu dia masuk syurga tu kisah dia panjang, nak boleh sampai masuk syurga. Cuma bila dah masuk syurga tu, Allah Ta'ala berfirman, masuklah engkau ke dalam syurga dan bagi engkau 10 kali ganda daripada nikmat dunia. Jadi dunia, kalau nak bayangkan dekat dunia ni, kalaulah kita ambil orang yang paling kaya, kita nak sebut Qarun ni, ialah sebab dalam Quran Allah Ta'ala gambarkan Qarun lah yang paling kaya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu sebahagian daripada kaum Nabi Musa, kemudian dia melakukan kezaliman ke atas kaum Nabi Musa alaihi salam. Lepas tu dia cerita tentang inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Anak kunci bukan mangga ni, anak kunci kepada harta Qarun, sebab tu kita panggil harta Qarun ni. Harta dia tu, anak kunci sahaja perlu diangkat, perlu di orang kata ni diangkat bersamalah oleh orang yang paling kuat pada zaman tersebut. Geng-geng orang badan tough, yang badan macam The Rock tu, yang badan macam orang yang main gusti tu kan, yang kuat-kuat tu semua, orang macam tu sahaja yang mampu mengangkat anak kunci. Belum mangga, belum orang kata harta yang ada dalam simpanan tersebut. Jadi Allah Ta'ala gambarkan sekaya mana orang yang ada dekat dunia ni, maka dia akan jauh mendapatkan kekayaan lebih dengan hanya solat dua rakaat. Dengan apa yang ada di dunia dan juga seisinya. Jadi orang terakhir masuk syurga tadi, kita tak dapat nak bayangkan sebab dia orang terakhir masuk syurga. Maksudnya dalam ramai-ramai orang yang ada sekelumit la ilaha illallah tu, dalam ramai-ramai yang ada sekelumit la ilaha illallah dalam hatinya, yang masuk neraka dulu, tiba-tiba keluar dan dia lah tu terakhir. Boleh jadi dia tu bunuh orang, dia tu melakukan segala bentuk maksiat, dosa besar, tapi ada sekelumit iman. Sebab tu ada satu hadis yang dinamakan sebagai hadisul bitaqah, hadis kad, yakni kad iman. Jadi kad tersebut iaitu bitaqah syahadah la ilaha illallah, dia mengucapkan dia dengan keimanan dalam hati tiada Tuhan melainkan Allah, maka dia tetap akan masuk syurga. Macam mana pun dia akan masuk syurga. Jadi kita boleh bayangkan betapa jahatnya lah, betapa teruknya orang ini sehingga dia last sekali masuk syurga. Walau bagaimanapun dia tetap mendapat nikmat 10 kali ganda orang yang masuk seumpama 10 kali ganda nikmat orang paling kaya dekat dunia. Jadi benda tu terlalu besar. Jadi kita tak boleh gambarkan, kita tak boleh kan dia akan solat 2 rakaat fajar, dia melakukan solat sunat. Boleh jadi solat pun dia tak buat. Tapi orang yang solat sunat 2 rakaat dan konsisten, bayangkan kalau yang paling teruk sekali pun dekat akhirat, orang paling teruk sekali masuk syurga pun 10 kali ganda, apatah lagi orang yang mengamalkan 2 rakaat sebelum subuh setiap hari dia buat, maka gandaan pahala bagi terlampau besar di akhirat kelak untuk bani. Hadis yang ke-58, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, terima kasih siapa pikaman saya hantar bunga apa ni. Syukran. Sebab minta maaf saya ni tak faham sangat berapa gift ni dalam ni.
masih baru lagi. Cuma kalau like ke apa semua, saya mengucapkan terima kasih. Okey, hadis yang ke-58, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man thabara ala 12 rak'atan fil yawm wal lailah dakhala al jannah. Subhanallah. Man thabara, barang siapa yang konsisten dan bersabar. Barang siapa yang konsisten dan bersabar. Support. Okey, terima kasih banyak-banyak Pekaman atas support. Barang siapa yang orang kata ni yang bersabar, thabara ni yang konsisten dan bersabar terhadap apa? Ithnatai asyrata raka'atan, 12 rakaat fil yaumi wal lailah, pada siang hari dan juga malam. 12 rakaat yang dimaksudkan ni adalah 12 rakaat solat sunat qabliyah dan ba'diyah fardu. Jadi kita ambil 2 rakaat sebelum subuh, dua lah. Sebelum Zuhur, sebelum Zuhur 2, selepas Zuhur 4. Dah jadi 6, dah jadi 8. Sebelum Asar 2, dah jadi 10. Selepas Maghrib, jadi maksudnya okey macam ni. Sebelum subuh, sebab kita ambil pendapat sebab 12. Kalau ikutkan pendapat ada yang lebih lagi, kita ambil yang 12. Sebelum subuh 2. Sebelum Zuhur 2, selepas Zuhur 2 dah 6. Sebelum Asar 2, 8. Selepas Maghrib 2, 10. Selepas Isyak 2, jadi 12. Jadi itu yang paling simple untuk solat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah solat fardu. Jadi yang pertama sekali lagi kita ulang, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum Zuhur 2 rakaat, selepas Zuhur 2 rakaat, sebelum Asar 2 rakaat, selepas Maghrib 2 rakaat, dan selepas Isyak 2 rakaat, total 12 rakaat. Jadi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang konsisten dan juga bersabar, yakni dia bertahan, sebab kita kena faham sabar ni ada 3. Sabar ni ada 3. Sabar daripada melakukan maksiat, sabar di atas dugaan, dan sabar di atas melakukan ketaatan. Bukan senang nak bersabar, nak bertahan untuk melakukan taat, bukan senang. Sebab tu saya selalu sebut kepada anak-anak murid lah, sabar. Kalau rasa macam susah nak bangun awal, rasa berat nak datang datang musalla masjid awal, datang pada waktu orang lain semua tengah main lagi, kita nak kena datang musalla, susah nak ikut jadual. Memang hidup ini susah. Memang hidup dekat dunia ni susah. Cuma susah tu antara nak susah dengan melakukan ibadah, ataupun susah untuk hanya melakukan perkara yang bersifat duniawi semata-mata. So atas kita lah nak pilih. Pilihan tetap al-insanu mukhayyar. Manusia itu diberi pilihan. Awak nak buat macam mana? Awak nak pilih susah yang mana? So sebaiknya orang yang beriman, yang mempunyai iman dan yang teguh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, of course akan memilih susah kehidupan di dunia ni untuk akhirat. Jadi hanya 12 rakaat sahaja, 12 sebelum subuh. Sekali lagi tulang, 2 sebelum subuh, 2 sebelum Zuhur, 2 selepas Zuhur, 2 sebelum Asar, 2 selepas Maghrib, dan 2 selepas Isyak. Minta tips Ustaz untuk terus istiqamah. Buat yang ringan. Simple je, buat ringan. Buat yang ringan dulu. Kalaulah sebab ni saya sebut ringan, sekurang-kurangnya sebab kalau kita nak fokus kepada ibadah yang solat sunat rawatib ni dulu, kalau kita nak fokus kepada rawatib contohnya, fokus kepada mulakan dulu dengan 2 rakaat subuh. Mulakan dulu dengan 2 rakaat solat sunat subuh, dan cuba konsisten at least. Kalau sebab biasanya ulama, kalau tanya ulama, bukan saya masukkan saya, kalau tanya ulama akan cakap 40 hari. Ulama akan sebut untuk sesuatu itu menjadi konsisten pada masa akan datang, kena dapatkan 40 hari istiqamah tanpa henti. Jadi tak perlu lagi 12 rakaat tu. Cuba ambil yang ringan, mula dengan 2 rakaat sebelum subuh.
Mula dengan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian bila dah lepas 40 hari, insya-Allah badan akan rasa okey. Selepas daripada tu cuba tambah sebelum zuhur, selepas zuhur. Tapi satu benda saya nak sebut juga, jangan tunggu 40 hari baru nak buat zuhur, solat sunat sebelum zuhur, selepas zuhur. Contohnya sekarang ni tengah semangat nak konsisten 40 hari solat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi janganlah pula bila ada masa kesempatan untuk solat sunat zuhur ditinggalkan. Tapi maksudnya letak dalam mindset, kalau aku skip zuhur pun tak apa, kalau aku skip 2 rakaat sebelum asar pun tak apa, tapi 2 yang ni aku wajib untuk teruskan. Jadi lama-lama insya-Allah okey. Dia mudah. Jawapan untuk istiqamah ni adalah mula dengan sikit. Mula dengan sikit. Jangan beratkan diri dengan terus nak buat semua benda yang bagus-bagus. Buatkan dengan yang paling basic. Paling basic kalau tanya saya adalah subuh. Settle subuh, settle yang lain, insya-Allah. Cuma ada satu lagi saya nak tambah poin yang sebab alang-alang, sebab kita bercakap tentang berkaitan dengan agama ni, bila teringat tentang benda yang baik, kita terus kena kongsi. Kalau tak, nanti mana tahu esok saya Allah Ta'ala tarik nyawa, terlepas nak kongsikan benda yang baik macam ni kan. Jadi saya nak cerita jiran saya tak buang dah sampah. Subhanallah, mungkin doa baik daripada Encik Tom. Dah tak buang dah sampah. Subhanallah. Saya tambah satu poin berkaitan dengan solat 2 rakaat ni tadi. Dalam mazhab kita diharuskan untuk kita solat sunat 2 rakaat sebelum subuh tu selepas subuh kalau terlepas. Kalaulah kita memang dengan niat nak konsisten, tapi kita terlepas untuk solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka diharuskan untuk solat sunat 2 rakaat tersebut selepas subuh. Bukankah waktu yang tak boleh, Ustaz? Dikecualikan bagi yang konsisten, yang biasa buat dan niat ada keazaman. Dia memang dah biasa buat dan juga dia berazam untuk buat, tapi disebabkan dia tertidur ataupun dia terlewat hari tersebut, dia bangun waktu azan. So dia nak siap-siap sampai masjid tu orang dah qomat, dia tak sempat. Jadi dia buat selepas subuh. Tidak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i dia haruskan. Saya sambung hadis ini. Wal-lail dakhala al-jannah. Siapa yang dapat konsisten 12 rakaat tadi masuk syurga. Arba'in qabla adh-dhuhri. Okey. Subhanallah. Kat sini Nabi SAW bagi sebut tentang 12 rakaat ni secara detail. Dalam hadis Nabi yang ini, yang khusus ini, 12 rakaat yang Nabi maksudkan adalah arba'in qabla adh-dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sahaja selepas zuhur, wa raka'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat selepas maghrib, wa raka'ataini ba'da al-isya, dan 2 rakaat selepas isya, wa raka'ataini qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi dalam yang hadis Nabi yang khusus ini, Nabi SAW tak sebut qablah asar. Jadi dalam yang ni Nabi SAW sebut apa? 2 macam ni, kita mulai dari subuh. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Asar tak ada. Dalam hadis ni asar tak ada. 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya. Hadis yang ke-59, an Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Ummu Habibah, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Ummul Mukminin. Ala-ala saya tersentuh berkaitan dengan Ummul Mukminin ya. Jap, saya berapa lama dah ni? Sepatutnya setengah jam je. Saya minta izin pukul 10 saya berhenti ya. Bila sebut tentang Ummul Mukminin, saya subhanallah, saya daripada Mesir lagi, setiap kali saya baca tentang sirah Nabi dan tersentuh tentang kisah para isteri Nabi, dia sangat menyentuh hati apabila kita menyebut Ummul Mukminin.
bila sebut tentang ibu ni kan, dia ada rasa macam rasa sebab kan bila kita sebut tentang ibu. Tapi bila sebut tentang Ummul Mukminin, sebagai orang yang beriman, gelaran tersebut ibu kepada orang beriman, dia bukan sahaja semata-mata gelaran, dia membawa makna yang sangat-sangat besar. Asal jumpa sahaja nama isteri para Nabi SAW, dia datang sembah. Dia rasa macam, ya Allah, bagilah kesempatan untuk aku bertemu dengan ibu-ibu kami. Ibu-ibu kami. Siapa ibu-ibu kita? Iaitu Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Ummu Habibah, dan kena keseluruhan ummahatul mukminin. Bila baca sahaja tentang bila tersebut sahaja tentang ummul mukminin, ummahatul mukminin, kena ada rasa macam rindu, sayang dan pengharapan agar Allah Ta'ala pertemukan dengan mereka, sebab mereka itu seumpama ibu kita. Jadi dia makna dia terlalu besar. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala ketemukan kita dengan menempatkan kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga isteri-isteri, iaitu ummahatul mukminin, ibu-ibu para orang yang beriman. Daripada Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man hafaza ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allah 'alan nar. Barang siapa yang jaga hafaza, dia mempunyai hafaza maksudnya menjaga. Dia boleh jadi juga hafizah, boleh jadi juga hafaza. Jadi hafaza dia bila tambah satu kalimah dalam bahasa Arab ni, ziyadatul kalimah tuaddi ila ziyadatil ma'na. Pertambahan satu kalimah dalam bahasa Arab ni pada kata akar asal tu membawa pertambahan makna. Jadi kalau hafizah sahaja menjaga, dijaga je lah. Kalau dia terlepas pun, dia terlepas barang tu, dia terlepas amanah tersebut, dia tak ada benda sangat, sebab itulah maksud menjaga. Tapi kalaulah hafazah, maksudnya menjaga dengan bersungguh-sungguh dan tak boleh terlepas daripada amanah penjagaan tersebut. Jadi dalam ini Nabi SAW menggunakan perkataan hafazah, barang siapa yang menjaga dengan bersungguh-sungguh. Jadi apa maksud menjaga juga kat sini adalah konsisten. Jadi petanda orang menjaga sesuatu itu adalah dia konsisten tanpa henti. Barang siapa yang konsisten jaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, harramahullahu 'alan nar. Allah Ta'ala akan mengharamkan badan dia daripada neraka. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah dan juga Tirmidzi. Wa qala hadithun hasanun gharibun sahih. Hadis katanya hadis hasan sahih. Ada 3 minit lagi, saya ambil masa, pukul 10 kita berhenti. Kelebihan fadlu, masuk bab yang baru, fadlu raka'atay ad-duha wal wasiyatu bihima. Kelebihan 2 rakaat solat sunat duha dan juga al wasiyatu bihima, dan juga wasiat Nabi terhadapnya. Ini Nabi wasiat umatnya untuk konsisten mengamalkan solat sunat 2 rakaat solat sunat duha. Hadis yang ke-60, kita berhenti pada hadis yang ke-60 insya-Allah pada malam ni. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, awsani khalili bi thalathin, sahabat aku telah mewasiatkan kepada aku akan 3 perkara. Syuf, tengok Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia membahasakan Nabi sebagai Khalil. Sayyidatina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dibahasakan Nabi sebagai sahabat. Awsani khalili, sahabat aku. Subhanallah, ini antara contoh kepimpinan yang baik. Maksudnya kawan kita tu boleh dengan setulah hatinya memanggil kita sahabat.
Jadi Sayyidina Abi Hurairah panggil, bahasakan Nabi sebagai sahabat. Sahabat aku, yakni Nabi SAW telah mewasiatkan kepada aku akan 3 perkara. Yang ini bila ada wasiat untuk diamalkan lah. Pertama sekali, bisiyami 3 ayyamin min kulli syahrin, untuk puasa 3 hari setiap bulan. Kejap lagi saya huraikan sikit. Wa raka'atay duha, dan 2 rakaat solat sunat duha. Wa an utira qabla an arquda, dan untuk aku salat sunat witir sebelum aku tidur. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi 3 wasiat. Yang pertama adalah 3 ayyam min kulli syahr, 3 hari setiap bulan puasa. Nabi wasiat untuk berpuasa 3 hari sebulan. 3 hari sebulan ni yang ma'ruf, yang kita tahu adalah ayyamul bid. Dalam bahasa Arab dipanggil ayyamul bid, hari putih. Apa hari putih? Hari bulan purnama, 14, 13, 14, 15. 13, 14, 15. Tapi saya sempat sebelum ni ada orang pernah bertanyakan detail tentang soalan ni. Jadi saya pernah buat sedikit kajian yang saya tak kata saya buat kajian yang detail, tapi saya buat bacaan yang lebih. Jadi saya menemukan beberapa fakta yang menarik berkaitan dengan wasiat berkaitan dengan 3 hari setiap bulan ni. Dia bukan hanya semata-mata ayyamul bid, bukan semata-mata hari putih 3 hari ni. Yang menariknya, apa yang saya jumpa adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Dia kata 3 hari, bukan 3 hari. Tidak, dia tak cakap tidak. Maksudnya tidak semestinya ayyamul bid, tidak semestinya 3 hari ayat hari putih tersebut, 13, 14, 15. Tidak semestinya. Pendapat Sayyidatina Aisyah adalah 3 hari tersebut boleh jadi, contoh kita melazimi puasa Isnin, kita melazimi puasa Khamis, minggu depan tu kita sambung lagi puasa Isnin, cukup 3 hari sebulan. Dah termasuk dalam makna hadis. Jadi ini antara perkara yang fakta yang agak menarik, yang memberi rahmat kepada umat Islam. Untuk contohnya, berlaku tak kita waktu kita nak puasa 13, 14, 15, tiba-tiba ada orang buat jamuan, tiba-tiba ada kawan jemput kenduri, ada anak kawan buat majlis khatam, ada buat akikah sebagainya. Bila dah jemput, kita menjemput sunat, menjawab jemputan wajib. Kalau tak mampu nak menerima jemputan, kena maklumkan kenapa yang kita tak dapat nak menerima jemputan tersebut. Jadi bila berlaku macam tu, contohnya kita dah puasa 13, 14, tiba-tiba 15 tak dapat nak puasa habis, kita rasa macam masalah tak? Kita rasa macam, ya Allah, aku tak dapat nak puasa hari putih, tak dapat aku ganjaran puasa 3 hari sebulan yang sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi. Jadi pendapat yang dibawa oleh Sayyidatina Aisyah ini sangat menarik, yang memberi rahmat kepada umat Islam, bahawa kalaulah tak lengkap pun, contoh puasa 13, 14 tak lengkap, yang ke hari ke-15 puasa Isnin atau Khamis itu boleh melengkapkan. Yang penting cukup syarat 3 hari sebulan. Ini fakta yang menarik yang waktu saya buat bacaan lebih berkaitan dengan perkara ini. Jadi nak buat dia 3 hari sebulan tu, pertama sekali kalau nak tetap nak buat yang 13, 14, 15 tidak ada masalah. Perkara yang baik, boleh teruskan dia sampai puasa Isnin dan Khamis kalau nak puasalah. Tapi kalau tak dapat buat 13, 14, 15, masih lagi masuk dalam makna yang kedua, iaitu hari Isnin dan juga Khamis, kemudian Isnin pula 3 hari. Yang penting 3 hari sebulan. Dan itulah hadis ini secara umum, sebab hadis ni tak menyatakan 3 hari tersebut bermakna 3 hari 13, 14, 15. 3 hari katanya 3 ayyamin min kulli syahrin. Jadi wasiat ini umum untuk puasa
mana-mana hari dalam sebulan, 3 hari dalam sebulan. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua adalah 2 rakaat duha ma'ruf. Esok insya-Allah kita akan ada hadis tambahan berkaitan dengan solat duha, yang mana saya akan tambahkan ada sedikit maklumat tambahan berkaitan dengan solat duha. Dan kemudian wa an utira qabla an anam, dan juga untuk aku solat witir sebelum aku tidur. Solat witir paling sikit 1 rakaat, yang sunnahnya ataupun yang ma'rufnya 3 rakaat. 3 rakaat boleh buat 2 salam, boleh buat 1 salam. Kalau rasa macam agak berat nak buat 2 salam, cuba latih. Sebab macam ni tau, kalau 1 rakaat ni rasa macam sikit sangat, cuba latih diri. Kalau rasa berat untuk buat 3 rakaat 2 salam, buat 3 rakaat 1 salam. InsyaAllah rasa ringan je. Macam ni 3 rakaat 1 salam, mudah je. Rakaat kedua tu terus bangun ke rakaat ketiga. Rakaat kedua tu tak duduk untuk tahiyat, tak ada. Rakaat pertama bangun untuk rakaat kedua. Rakaat kedua tu terus bangun. Jangan duduk. Terus bangun ke rakaat ketiga. Lepas tu rakaat ketiga tu tutup dengan salam. Itu maksud 3 rakaat 1 salam. Cuba buat yang tu, insya-Allah rasa ringan je. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala golongkan kita dalam kalangan orang yang beramal. Jadi saya baru cakap dengan pelajar baru ni, kekurangan penuntut ilmu. Saya tak cakap di Malaysia, kita tak tahulah negara lain macam mana, tapi saya nampak di Malaysia ilmu banyak dah, amal alhamdulillah boleh buat, tapi ad-da'wah kurang untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita dalam kalangan hamba Allah Ta'ala yang berilmu, yang beramal dengan ilmu-ilmunya, dan menyampaikan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya daripada ilmu, walaupun sepotong ayat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma sami'tum la'allahu yanfa'uni wa iyyakum, wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang setia mendengar sampai habis. Assalamualaikum.